Saya kata macam ni, bila dia kata padu itu tak ada beza dengan e-kasih, itu menunjukkan ignorant dia terhadap apa itu sistem padu. Padu, personally, I see is something like what we have before, the e-kasih. Why do you keep on wanting to have changes? 2-3 tahun, tukar. It creates a lot of problem. Ini adalah jawapan saya kepada apa itu padu. Dan Perdana Menteri pun telah meminta Rafizi menerangkan sekali lagi kepada Kabinet apa itu padu. Tetapi sebelum Rafizi terang pada Kabinet, saya akan buat jawab soalan-soalan kepada padu, dan di dalam soalan lazim pun dah ada dah sebenarnya. Kan? Tetapi kita jawab satu persatu. Baik. Apa itu padu? Pengkalan data utama atau padu merupakan pengkalan data yang mengandungi profil penduduk warga negara dan pemastatin tetap yang menetap di Malaysia bagi membantu kerajaan dalam melaksanakan data secara bersasar. Itu jawapan ringkasnya. Jawapan tuntasnya adalah padu adalah satu sistem yang centralized. Kesemua data-data kerajaan sekarang ini bersepah. Padu telah mengambil data daripada lebih 300 agensi di seluruh Malaysia, termasuk SOCSO, JPJ, LHDN, KWSP, JPN, kerajaan-kerajaan negeri, zakat, you name it. Lebih 300 agensi kerajaan yang mempunyai data bersepah-sepah ini telah disatukan di dalam satu sistem yang dinamakan padu. Termasuklah salah satunya sistem e-kasih. Kenapa penting kita nak menyatukan semua data ini? Selama lebih 60 tahun sejak kita merdeka, negara tidak mempunyai satu pusat ataupun data center yang centralized. Semua data bersepah-sepah. Data yang negeri, kerajaan negeri punya, dia tak share dengan federal. Kadang data federal ada yang dia tak share dengan negeri. Ada di kalangan kementerian-kementerian ini, data mereka tidak share di antara satu sama lain. JPN tak share dengan JPJ, tak share dengan LHDN. Jadi banyak data-data ini, contoh ada yang meninggal, SPR, ada yang meninggal, masih ada nama dia di dalam pengundi. Contoh, ada orang kata dulu, oh ini SPR cuba menipu. Bukan sebenarnya. Sebab tidak ada satu data yang sentral. So sekarang ini di bawah Rafizi, untuk kita selesaikan masalah kemiskinan dan untuk menyelesaikan masalah supaya subsidi sampai kepada rakyat dan tidak sampai kepada orang yang salah, kita perlukan data yang bersepadu. Adakah ia sama dengan e-kasih? Tak sama langsung. Padu adalah central system. E-kasih salah satu data yang diambil. Diambil dan diletakkan di dalamnya. And also, I don't know whether you all, the media has filled in padu. Practically, the moment you fill in, you bogelkan diri sendiri. Do you know that? Practically everything, information on you, your bank account, your house, everything, you teranjangkan. You know? Would you want to do that? I don't think that is the proper way to treat your citizen. Baik. Timbul persoalan. Adakah padu ini selamat? Baik. Kita cerita selamat ni tuan-tuan. Sebab YB Karim tadi membangkitkan isu bogil. Adakah anda nak membogelkan data anda? Membogelkan ini tak patut pada masyarakat, tuan-tuan. Tuan-tuan ada TikTok, tuan-tuan ada Facebook, tuan-tuan ada Google, tuan-tuan pergi Shopee, tuan-tuan beli Lazada, tuan-tuan beli Grab, ada Touch and Go, tuan-tuan ada Sarawak Pay. Itu semua ambil data tuan-tuan. Tuan-tuan pernah persoalkan tak selamat ke tidak? Sedangkan data itu bukan kerajaan yang pegang. Data itu company yang pegang. Saya nak tanya kepada YB Karim, bagaimana pula dengan Sarawak Pay? Okey. Sarawak Pay adalah, atau SP adalah satu sistem pembayaran tanpa tunai yang dibangunkan oleh SiliconNet Teknologi Sdn Bhd, sebuah anak syarikat di bawah syarikat Sarawak Information System Sdn Bhd atau SAINS yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Namun begitu, Silicon Technologies tidak menggunakan perkhidmatan payment gateway mereka sendiri. Sebaliknya, pada April 2019, Silicon Technologies telah menandatangani MOU dengan sebuah syarikat yang dinamakan UnionPay, disaksikan sendiri oleh Abang Joe. Nah, soalan kita, siapa UnionPay?
UnionPay adalah sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan China yang berpengkalan di Shanghai. Malah di dalam website SP sendiri, dalam laman Private Policy Sarawak Pay, SP menulis, untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan pemberitahuan dorongan ataupun notification service, SP Global mengintegrasikan dengan Jiguang J-Push Perisian Pembuganan Kit SDK yang akan mengumpul maklumat peranti anda. Bermakna maklumat peranti anda akan dikumpul oleh sebuah syarikat dinamakan Jiguang yang menyediakan perkhidmatan perisian J-Push. Okey? Jiguang adalah sebuah syarikat di China yang beroperasi menyediakan platform keuangan tanpa tunai yang dikenali sebagai UnionPay yang dimiliki 100% oleh kerajaan China. Sekarang kita tengok Padu pula. Sistem Padu dibangunkan sepenuhnya oleh penjawat awam dari 3 agensi utama: Kementerian Ekonomi, Jabatan Perangkaan, Unit Permodenan Tabiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia atau Mampu, dengan penglibatan data lebih dari 300 institusi kerajaan. Jadi kalau kita nak cerita, bukan saya nak perkecilkan Sarawak Pay, tak. Tapi poin saya adalah, kalau YB Karim nak persoalkan tentang membogelkan data, YB Karim kena persoalkan Sarawak Pay terlebih dahulu sebelum dia nak mempersoalkan Padu. Bagaimana data kita, peranti kita boleh dijaga oleh sebuah syarikat yang dimiliki 100% oleh kerajaan China? Yeah. If Padu is meant to help the poor, ni Federal Ministry, if Padu is meant to help the poor, let the poor fill in the borang at that time. Siapa-siapa yang rasa mereka patut menerima bantuan, let them fill. But you don't go across the board, everybody must fill in. Nanti digunakan data-data ini untuk politik pula bila datang election. Yeah. That's how I feel personally. Dan TikTok ini milik siapa? Wow. Dan begitu juga dengan TikTok Shop. Nah, dalam TikTok Shop kita kena tangkap kita punya ICO dengan muka kita, dan kita harus letak bank account. Bagi nombor bank account. Kalau tidak, macam mana TikTok nak bayar? Isu bank account ni pun problem, no? Kalau kita jutawan tak apa juga. Jadi Padu ni very simple, Kalau you tak nak isi, tak payah isi, kan? Kalau betul you nak bantuan bersasar daripada kerajaan, you isi. Tak ada siapa paksa pun. Yang kelang kabut ni orang kaya. Orang kaya ni dia tak mau. Dia tak mau expose macam-macam pendapatan dia.